Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah jugalah kita dapat sama-sama menghadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan sepanjang hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini menyambung kembali pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Jadi sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada puasa hari itu ni, kuliah-kuliah pengajian ni dia kadang-kadang kita tengok dia ada trend. Setengah-setengah tempat tu dia puasa sebulan, dia raya pun sebulan. Bukan kata tak mula kuliah, ada yang mula dah tapi orang tak ada. Orang tak ramai. Lalu ni dah habis dah, masuk bulan Zulqa'dah. Masuk bulan Zulqa'dah dah. Jadi walau macam mana pun ada yang tempat dalam bulan Syawal yang hari tu ni 2 minggu dah berlangsungnya Syawal. Masa tu pun satu surau saya pi ni tak buka, tutup mu. Depa peringat ada kuliah tapi pi tak buka. Kita duk renung-renung tengok dalam keadaan manusia ni, mana dia banyak jadi hamba Ramadan. Dia beribadat dalam bulan Ramadan, lebih Ramadan, habis Ramadan dia pun tak tahu dah lepas kepada api. Tiap-tiap tahun lagu tu dia berlaku. Ada tazkirah peringat pun macam tu juga. Depa dengar tapi masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Dia buat aku tu juga. Tak ada nak bertambah. Ada juga beberapa tempat yang bertambah. Di Sungai Petani, Masjid Taman Keladi, bertambah. Daripada 8 hari bulan lepas raya tu dia mula dah tu, kira start tu, kira kami ni dia kata duk tambah orang, tak kurang. Kira alhamdulillah lah, bukan semualah tapi majoritinya tuan-tuan hak tambah ni sikit sangat. Hak daripada 100 orang tinggal 30-40 orang pun dah. Di mana habis ni? Kita duk syak ni bulan puasa, ada sambung puasa 6 kot kata ni, habis dah puasa 6 ke mana apa ke mana. Tak start lagi ni cerai sungguh lah tuan-tuan. Setengah-setengah tempat ni jadi gitu. Dia tak tahu dia manusia ni. Malam ni kita nak tengok tajuk dia ni Tauhid Asma wa Sifat. Tu no? Yakni mengesahkan Allah Ta'ala daripada segala namanya dan sifatnya. Hak ni rasanya dia pun tak faham. Dia pun tak mengaji. Ataupun mengaji tapi tak ambil tahu, tak ambil faham. Sebab apa? Dalam ni dia kata bahawa Allah Ta'ala bersifat ia dengan sifat kesempurnaan yang layak dengan dia. Jadi Allah ni bersifat dengan sifat yang sempurna, bukan macam kita, bukan macam makhluk, barang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah itu kita kena yakin bahawa Allah bersifat dengan kamil, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan kesempurnaan Allah ni tiada dapat dihingga banyaknya. Maka dia kata wajib atas kita membenarkan akan segala nama dan sifat Allah Ta'ala
Di nama-nama Allah itu dia mewakili sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun didalilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Allah Subhanahu wa taala ni dalam Al-Quran, melalui hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak habaq kepada inilah sifat-sifat yang ada kepada Allah ini melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, yang nak menggambarkan itulah sifat Allah. Jadi dengan kita ni mensifatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala ni dengan dia, yakni Allah, dengan tiada ketiadaan Allah ni menyerupakan, dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Jadi kita tak samakan Allah ini dengan siapa-siapa, ataupun kita nak faham kod lain dari segi apa yang disebut dari segi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Apa yang nak dipahami daripada nama-nama Allah itu, di sebalik nama-nama Allah itu, hakikat yang sebenarnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kerana apa? Kita ini mana tahu zat Allah ni macam mana, Allah tu rupa bentuk tu macam mana. Maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala mendengar, tapi tak mendengar macam dengar kita. Bukan Allah tu dengar macam telinga kita dok faham ke tu. Sebab hari ni kita ni dia jadi fitrah. Fitrah ni maksudnya dah semula jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala ni, maka dia banyak nak fikir guna akal. Secara automatik, hak dia nampak, hak dia dengar, maka rangsangan tu pergi ke akal. Akal dia akan guna akal ni untuk fikir. Bila akal guna akal dia fikir, dia tak berpandukan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bimbang dia salah tafsir tadi, salah pengertian, dia salah makna. Maka akhirnya kita tak apa, telah pun menyebabkan kita lari daripada konsep nak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah mendengar bukan macam kita dengar, dan Allah melihat tak macam kita lihat, dan Allah berkata-kata tiada seperti kata-kata kita. Walaupun wa kallamallahu Musa taklima, Allah ni berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang macam mana tak dihabaq, tak dibagi tahu. Kata-kata yang macam mana. Dan kata-kata Allah ni bukan macam kita. Kita ni bercakap macam-macam ikut dan. Sebab Allah akan keluar daripada kalam Allah ni benda yang menjadi petunjuk, benda yang menjadi hidayah, benda yang nak mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benda yang membuktikan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikeluarkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah. Bahkan seperti mendengar dan melihat dan berkata-kata yang patut padan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha besar. Kerajaan Allah sangat besar. Ciptaan Allah ni sangat agung. Tidak ada menyerupai siapa pun, tidak ada pun yang boleh buat macam tu. Kerajaan Allah ni sangat-sangat besar. Tak ada satu kerajaan yang boleh nak menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun makhluk Allah Subhanahu wa taala ni, walaupun dia declare kata dia ni mempunyai kebesaran yang sangat hebat, tak ada. Dia tak besar mana. Sebab apa? Kebesaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada mengetahui akan hakikatnya melainkan Allah juga, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah kita semua ni nak kena i'tiqadkan kepada kita ni bahawa ada bagi Allah Ta'ala ni muka. Allah ada muka, tapi muka Allah tak macam muka kita.
Ada hidung, ada telinga, ada mata di telinga, ada mulut. Mana muka Allah itu tak sama macam muka hambanya. Jadi kalau malam ni duk suruh fikir pula, tak lagi duk renung-renung macam mana ni ustaz, macam alien ke? Jangan fikir macam itulah. Sebab dia kata dah tadi, maka i'tiqad kita kena yakin Allah memang ada sifat Allah, wajah Allah. Wajah Allah ni macam mana? Tak sama macam kita. Allah tu apa? Innallaha jamilun. Allah itu cantik. Tapi cantik Allah tak macam cantik manusia hak duk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak cantik dengan benda-benda ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama. Ini kita nak kena faham. Jadi muka Allah tu macam mana, wajah Allah ni macam mana. Sebab tu dia peringat kat kita dalam permulaan tadi ni, kita kena i'tiqadkan bahawa Allah ini ada sifat-sifat yang tertentu, bersesuaian dengan kebesaran yang patut padan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui akan hakikat sifat yang sebenarnya. Kita cuma nak faham, nak kenal. Maka disuruh i'tiqad ni memang ada, cuma jangan bagi salah i'tiqad bahawa muka Allah ni sekian-sekian, dia boleh lukis apa semua. Tu yang duk sembah tok kong dan sebagainya tu, digambarkan macam tu. Tu yang duk sembah patung-patung berhala dan sebagainya, digambarkan Tuhan macam tu. Jadi kita yang beriman kepada Allah ini, kita yakin bahawa memang ada wajah Allah, tapi tak sama macam kita. Jadi bila tak sama, kita serah kepada Allah yang maha mengetahuinya. Zat Allah ini kita tak tahu, maka kita tak boleh nak mereka macam ni. Sebab tu orang Islam, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keyakinan di dalam hati kita. Bukan setengah-setengah macam hak lainnya yang mereka ini menciptakan perkara-perkara ataupun benda-benda yang nak disembah seolah-olah itulah Tuhan mereka. Rupa bentuk macam ni, rupa bentuk macam itu. Jadi macam-macam cerita lah tuan-tuan. Kalau kita nak gambarkan pada malam yang berbahagia ini, jangan kita gambarkan wajah Allah itu macam serupa macam ada yang digambarkan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginya, yakni bagi Allah Taala, ada tangan. Allah ada tangan, tapi tak sama macam tangan yang baharu. Yang baharu tu siapa? Kita. Yang baharu ni makhluk. Makhluk ni adalah benda yang asalnya tak ada, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi ada. Maka kita ni benda yang baru. Allah ini wal awwal wal akhir. Allah ni tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun ciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni jadi dengan sendirinya. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qiyamuhu bi nafsi. Allah jadi sendiri. Jadi jangan duk fikir lagi dah, jadi sendiri siapa bagi, jadi sendiri siapa bagi jadi? Tak ada siapa bagi jadi, kita ya Allah bagi jadi. Maka kita benda yang baru ni kena yakin bahawa Allah ada tangan. Tapi tangan Allah ni tidak macam manusia. Ada yang ulama menafsirkan tangan ni dari segi kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dari segi sifat Allah, dari segi zat Allah itu, kalau Allah ada tangan, mana tangan Allah ini tidak sama dengan tangan manusia, tidak sama dengan tangan mana-mana makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena yakin. Sebab di dalam Al-Quran disebut yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada, disebut tangan Allah. Mana Allah ada tangan. Tangan ni tak sama dengan tangan manusia. Dan marah ia ni siapa? Allah. Allah marah, tapi tak macam marah yang lainnya yang lain daripadanya. Marah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tak sama tuan-tuan macam marah kita ni. Macam marah iblis tak sama, sebab iblis pun makhluk ciptaan Allah. Malaikat makhluk ciptaan Allah. Kita ni makhluk ciptaan Allah.
dia tak sama marahnya Allah Subhanahu Wa Taala macam kita. Marah kita apa sangatlah. Kalau kemurkaan Allah ni kita tak boleh nak kata tuan-tuan, Allah murka ni, Allah marah ni, habis dia tak peduli ni, tak lagi main ribut taufan tu, siapa pun tak boleh nak kawal lah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mau mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kemurkaan Allah itu bila Allah Taala tak suka, tuan-tuan, Allah Taala marah, ini kita rugi serugi-ruginya. Jadi Allah nanti tak pedulikan kita, na'udzubillah. Sebab apa? Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Dan turun Allah Subhanahu Wa Taala tiada menyerupai dengan turunnya manusia. Mana nak kata di sini semuanya, muka, tangan, marah, turun, semua ni hanya layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada seumpama Allah Taala itu, tak serupa Allah Taala itu, tak seumpama, tak seperti, tak semacam Allah Taala itu dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah juga, ia Allah, yakni sangat mendengar lagi sangat melihat. Allah sangat mendengar, sangat melihat. Jadi kita tak boleh nak tikai tu. Kita apalah sangat, kadang-kadang kita ni boleh dengar tang mana, tang ni. Duduk depan ni boleh. Nak duduk luar sana tu jaga dah. Dia keliru dah. Pendengaran kita ni terbatas. Ada hak jenis duduk dengar kuliah ni di luar. Dia gedehok sambil buat pita style balut, rokok daun. Dan ni dia banyak isap rokok daun. Nak isap rokok skrit tu bahasa kampung lah, rokok skrit. Rokok biasalah, rokok danghil, rokok apa semua ni kan, gudang garam apa semua ni, gudang garam dia pun isap ni. Tapi hak yang menyumbang kepada Yahudi ni banyak tak isap dah. Dia tukar trend pula pakai tembakau, pita style balut. Tak apalah pita style balut, tuan-tuan. Tapi jangan duk buang merata. Tengok sekali lagi dia buang merata, tok siap duk boleh tiak. Allah. Cuma kan nak cerita tu, ada geng-geng ni duk dengar pi duk gedohok jauh-jauh tu. Kemudian bila ustaz duk main cerita ni, duk main mengajar ni, depa duk bang dengar. Tapi bang dengar jauh-jauh tu, telinga dia bukan telinga yang sempurna. Sebab tu suruh duk main depan dia dulu, dengar bagi jelas. Ni bila duk dia duak sana, depa kata lagi clear. Sambil duk balut, sambil duk bersembang, clear apa? Bila ada orang potong dia mula terlepas satu dua kalam, lepas tu dia tuduh dah. Ustaz kata kat orang. Ustaz cakap politik. Ustaz kata kat orang tu, kata kat orang ni. Ustaz semih entah mampu. Ada sajalah lah kali. Padahal tak betul pun. Dia salah dengar, tuan-tuan, ni yang berlaku. Jadi banyak jadi guni. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak buat ke mana. Pok-pok ni. Hak kawan susun kuliah tu mai, ustaz bantai sikit depa dengar mana. Tengok tak ada apa pun, depa akan dengar kot. Depa dengar ustaz. Ustaz tegur sikit depa tu, hak suka duduk di luar, duduk di gedohok. Sambil minum kopi, cicah roti mayat. Kita duduk dalam duduk mengaji. Ustaz duduk mengajak depa bancuh kopi bagus yang pekat minum. Kopi pula macam-macam lah ni kopi tu. Dia dah haram banyak tu, jangan makan. Bukan haram sebab ni, haram dengan sebab bahan hak dalam tu, bukan sebab ada khinzir, tak lah. Haram tu diharamkan sebab bahan-bahan tu boleh memudaratkan kesihatan. Jadi jangan duk terbiang makan banyak-banyak kan. Dah ni kopi macam-macam yang duk, kopi apa misai tu, kopi panggung. Siapa duk makan Ada? Makan sepaket jangan tu.
Makan sepaket dia panggung 3 hari. Nah ya. Bukan saya try, orang lain try lah. Nampak kan saya, tak kata saya try pula. Hak tak biasa lagi kena buat satu paket 4 kali, tolong promosi dah. Tapi dah diharamkan tak ya. Tuan-tuan, saya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak habaq ni hak dengar tu, tang tu pun duduk dalam kawasan masjid ni pun bila dia tak duduk tumpu dalam surau, maka dia dah hilang dah pendengaran. Nak habaq kita ni cukup lemah. Tapi Allah tak macam tu. Kita nak kena yakin bahawa pendengaran Allah ini tak sama dengan makhluk ni. Maha sempurnanya Allah ini. Allah ni yang kata lagi maha mendengar, lagi maha melihat ni, yang kita tak boleh, manusia tak boleh nampak, manusia tak boleh dengar, Allah boleh dengar. Tuan-tuan, tu semut duk bercakap tu mana kita tahu? Allah tahu. Apa dia cakap? Kita mana tahu dia bincang apa? Bolehkah semut bercakap? Tidak, tuan-tuan, tak ada lah surah An-Naml. Surah semut. Kisah semut ni. Mana semut ni pun ada kisah dalam Al-Quran. Maknanya satu makhluk yang ada komunikasi dan cerita. Maka Allah Ta'ala nak tunjuk kebesaran Allah ni, Allah bagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam memahami percakapan binatang. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu macam mana kita tahu? Kita duk sepak pijak semut, bagus kita buat, kita tak tahu dia pun kayau, sakit dan sebagainya, mana kita tahu? Allah Ta'ala tahu. Tu kadang-kadang saya pun rasa duk fikir tu, takut pula jadi kok lain pula tu. Dia ni sim bah. Kadang-kadang lalat masuk tu pun ambil ubah halu lalat. Dia tu hidup lagi. Kadang-kadang duduk dalam mangkuk tandas, kuih dia pergi keluar tu, sebab dia ni masih hidup. Kita pula nak buang najis dalam tu dan sebagainya. Sebab tu dia larang kita ni buang najis dalam lubang, takut ada binatang dalam tu, mungkin sarang dia. Bagus ya kawan pergi tengok tu, tapi lah ni tak ada dah, semua masuk dalam jamban. Dulu zaman dulu ni ada lagi, semua berak sah. Sebelum dia curah dan sebagainya ni pergi korek lah. Kadang-kadang tak korek pun, bubuh kot terang macam tu lah. Lagi esok pagi tengok-tengok tak ada dah. Apa sebab? Ayam bangun awal pergi balas dah. Tuan-tuan, tu zaman dulu di kampung. Lah ni duk taman apa semua ni tak ada siapa dah buat gutu, dan ni ada something wrong lah, wayar putih tak mana-mana. Kalau jenis duk pergi berak gutu ni, tuan-tuan. Cuma dalam keadaan tu duk tengok-tengok satu tempat ni ada lagi. Dalam taman, dalam apa ni ada satu perkampungan tak luas mana. Rupanya tak berapa biji rumah, tapi ada lagi hak jenis tu. Yang buang najis ni jenis tu, bukan lanjaman. Tapi bertenggek kat tepi-tepi semak mana ya. La Allah kata ada lagi macam ni. Tuan-tuan, cuma ni keadaan kita. Kita nak kawal penghilatan kita ni di luar sana tu, kita tak tahu nak, tak nampak apa yang ada. Kadang-kadang terbatas. Manusia ni buat macam-macam. Dengan akal fikiran, maka kita buh CCTV dan sebagainya. CCTV pun kadang-kadang tak boleh nampak bagi betul pun. Tapi CCTV Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gambarkan balik apa yang Allah Ta'ala lihat perbuatan kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang kata maha melihat tu. Esok satu persatu akan dibentangkan di akhirat esok, akan segala perbuatan kita makhluk ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita duk buat. Hak betul ke, hak salah ke, hak baik ke, hak tak baik ke, tuan-tuan. Maka kita kena jaga. Baik, bermulanya perkataan laisa kamislih. Laisa kamislihi ini iaitu menolak akan puak yang menyerupakan Allah dengan hambanya. Ayat ni turun nak habaq kat kita bahawa ada golongan yang samakan Allah dengan hambanya. Jadi sebab tu mereka ciptakan sembahan-sembahan mereka ini yang dikatakan Tuhan, sama ada di zaman Nabi SAW, zaman Nabi-Nabi yang terdahulu dan sebagainya, digambarkan mereka ni dalam bentuk-bentuk makhluk yang menyerupai seolah macam manusia juga. Patung Lata dan Uzza yang diletakkan, yang menyerupai, ada tangan, ada mata, ada apa semua dan sebagainya. Jadi ayat ini nak menolak persangkaan daripada
hamba Allah Subhanahu wa taala ni puak-puak yang merasakan bahawa Allah ni sama macam kita. Antara yang dibagi contoh ni Daud Al-Jawaribi dan juga mereka-mereka yang serupa dengan dia hari ni. Dan mereka ini ada sejak zaman berzaman ni sampai kat kita hari ni. Tuan, sebab itulah perdebatan yang sahabat itu ni satu hamba Allah ni bukan baru, kadang-kadang dia akan main dengan kita pun dia akan main. Kadang-kadang dia pun ni susah. Kita nak bagi penerangan. Bila dikata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Jadi dia kata Allah duduk di arash. Mana Allah tinggal itu di arash, duduk di arash, bertempat. Habis. Dia tak bertahan tu. Dia guna ayat tu. Tuan, sebenarnya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita guna ayat ni. Sebab dia guna akal fikir. Dan dia tak mau ambil bahawa ada ayat yang menafikan atas apa yang disebutkan itu. Itu nak habaq kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan arash Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia ni salah faham. Bila sebut tangan Allah, dia pun fikir tangan tu macam tangan kita. Tuan-tuan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puak ni ada zaman berzaman sampai ke zaman kita ni. Kita pun duk tengok, dia pun duk belajar kadang-kadang ilmu hakikat. Mula ilmu tarikat, lepas tu ilmu hakikat. Dia mai hari ni, akhirnya kita bimbang amalan-amalan dia tu kadang-kadang terbuka hijab. Boleh jadi pada ustaz, boleh jadi pada orang tertentu. Dia terbuka hijab ni sampai dia nampak ada yang boleh berubat, ada yang boleh nampak benda-benda yang makhluk halus, benda ni. Jadi kita ni rasa dia rasa hebat dah. Maka akhirnya dia menyanggahi adat kebiasaan manusia itu, maka dia melampaui batas golongan ni. Ni hari ni pun duk ramal nak kemah, nak berlaku itu, nak berlaku ini. Kadang-kadang bila jadi ini ujian Allah. Kalau dekat alim ulama, dekat para ustaz, dia tak salah. Tapi sebenarnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kalah ni habis. Sebab apa? Dalam masa yang sama, iblis, syaitan ni akan masuk. Tu kita dengar cerita hari ni ada yang meramalkan akan berlaku banjir besar, akan berlaku kiamat, akan berlaku gempa bumi itu ini dan sebagainya. Dia dah bersedia pindah dah segala tempat tinggal apa semua, pergi buat rumah atas bukit tu. Ada dah satu kampung. Dengar ceritanya di belah Sik. Tuan-tuan, sebab ada ustaz yang main cerita lagu tu. Saya pun tak ikut betul-betul lagi lah. Tuan-tuan mungkin tengok dalam YouTube apa semua, dia berkata ada masuk. Wallahualam. Tuan-tuan, ni keadaan kita bimbang hak tu lah. Jadi sebab itu kekuasaan Allah kita tak nampak benda tu, kita tak tahu. Semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataannya wahwas samiul basir. Apa yang Allah Taala nak habaq dalam ayat ini adalah nak menolak akan puak yang mengosongkan Tuhan daripada sifat. Dia kata Allah Subhanahu wa taala ni tak ada sifat yang lain lah. Jadi Allah itu wujudnya ada ya. Tapi sifat kekuasaan dia dan sebagainya dan dia tolak terus. Jahmiyah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didatangkan dalil qul Allah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nak menyanggahi hak sangka Allah tak ada sifat apa ni, maka Allah datangkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110, iaitu bersabdalah olehmu, suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hak puak-puak yang menyangka Allah tidak ada sifat apa-apa ini, maka wahai Rasulullah, seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman dengan bahawa berkata kamu, ya Allah ya Rahman, akan barang mana daripada keduanya kamu seru, maka ia elok kerana bagi Allah Ta'ala
nama-nama yang elok. Falahul asmaul husna. Oh, ni nama surau ni husna tu. Elok tu. Asma, nama-nama yang husna, elok bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbuktilah bahawa penjangkaan golongan-golongan yang rasa sifat Allah ni tak ada, maka Allah habaq sendiri di dalam firman Allah ini bahawa Allah ada nama dia, ada sifat-sifat dia yang kita nak kena ambil faham bersama, tuan-tuan, bahawa segala sifat dan segala nama Allah itu telah pun tersedia di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, seperti zatnya tiada ada daripadanya sesuatu yang baru. Tuan-tuan, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan macam kita. Maka tersedianya Allah ini dengan sendirinya. Maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bersesuaian dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu. Sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab akidah. Bab akidah. Jadi sebab orang hari ni tak nampak benda-benda ni, tak faham sifat-sifat ni, maka akhirnya dia buat sesuatu benda yang menyanggahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila disebutkan oleh Allah berulang-ulang kali, wa huwas samiul basir, hakimul khabir, alimun azim, punya banyak sifat Allah Subhanahu wa taala ni diulang-ulang dalam Al-Quran. Itu antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hari ni bila dia tak faham Al-Quran, dia tak tahu, dia tak mengaji, maka kita nak kena yakin. Sebab tu diberikan contoh oleh Syekh yang mengarang kitab ini bahawasanya wa huwas sami'un basir, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa. Sebab apa nak suruh kita fikir? Hari ni orang buat dosa ni, dia tak fikir Allah duk tengok. Dia duk buat apa pun Allah duk dengar. Itu sambutan merdeka baru ni, tuan-tuan, tiap-tiap tahun lagu tu berlaku. Sambil kita semua pun sedia maklum, tapi pasal tak dikontrol, tak dikawal, tak dicegah. Walaupun ada orang nak cegah dia, terlampau banyak, tak mampu nak buat. Di Sungai Petani yang malam tu mereka habaq kat saya masa saya pergi ceramah 31 hari bulan baru ni. Kami ni keluar 6 biji kereta mayat nak pergi angkut pok-pok berkhaluat. Bahasa kita ni berkhaluat, nampak macam tak ada apa tu. Dia tukar bahasa kan. Anak haram jadi anak tak sah taraf. Rasa macam tak ada apa. Tak sah taraf ya. Kalau sebut anak haram, weh, anak haram tu kasar dia berkata, tukar nama. Jadi hak ni pun khaluat. Sebenarnya zina lah. Nak sebut zina ni rasa huduh sangat, rasa bersalah sangat. Oh, tukar nama jadi khaluat. Tuan-tuan, buat pergi kereta mayat pun dia beromen tempat tu jugalah. Dia tak kira. Tak boleh di hotel, dia pergi celah-celah batu. Tak mampu tu. Berlambak, tuan-tuan. Di mana pun ada. Pagi tadi pun dia habaq kami tangkap 4 pasang malam merdeka. Siapa? Budak umur 14 tahun dia. Disebabkan sambutan merdeka itu, dia minta duit ke ayah dia, dia pau duit ayah dia ke. Nak pergi makan, keluar makan dengan kawan-kawan sempena malam merdeka. Mak dia bagi, mak 14 tahun. Tak tahu nu kena tangkap di kuliah pun. Malam merdeka pukul 2-3 pagi. Yang si Pak pun sampai tak tahu anak balik tak balik ke. Tapi semua ni kita nampak Allah tidak melihat perbuatan kita. Bila kita yakin dah Allah ni Maha melihat, nak pergi buat dosa ceruk mana pun kita takut. Nak pergi buat dosa tak mana pun Allah tu tengok ni. Dalam gelap ke, dalam terang ke, masuk dalam bilik ke, duduk bawah tanah ke, nak buat dosa, Allah nampak. Jadi kalau ada keyakinan macam ni, maka dosa yang makin banyak orang nak buat, maksiat-maksiat hari ni orang takut nak buat. Tapi sebab tidak ada keyakinan dengan sifat Allah macam ni lah,
hari ni terlampau banyak maksiat yang berlaku hari ni. Anak-anak seawal umur macam tu, 14 tahun 12 tahun pun dah buat dosa dah. Dah reti dah benda-benda ni. Pelajar umur 12 tahun pun ada satu sekolah ni tuan-tuan, dia kepung satu budak perempuan, dia 4 orang nak khabar. Oh, hebat kata hamba. Tu sebab cikgu dan ada orang nampak mai report kat cikgu, tangkap budak-budak ni. Tangkap ni suruh mengucap, tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Buat macam-macam dah. Ambil cincin kukut, cincin mah. Buatlah macam mana pun, tak boleh nak buat, tak boleh mengucap. Allah, kesiannya umur 12 tahun. Tapi tanya dia, pok dia bulan puasa jadi tok siap masjid. Tapi inilah keadaan dia, wallah alam. Kita harap-haraplah manusia hari ni, umat Islam hari ni kembalilah, tambah-tambah orang Melayu ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat tinggal, banyak sangat tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dah dosa dan maksiat dilakukan. Tuan-tuan, Allah dengar apa yang kita sebut, Allah dengar apa yang kita kata. Merintihnya kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar. Allah dengar kalam kita doh, perbuatan kita ini. Kita duk kata kat apa, kita duk fitnah siapa dan sebagainya, Allah tahu. Kalau jadi guni tuan-tuan tak ada masalah lah. Sebab orang faham kata, orang faham belaka, orang kerti belaka. Tapi ini sebabkan banyak ni saja yang main mengaji, main dengar. Dan yang rasa tu pun dalam celah-celah ni nak kata ada keyakinan lagi ni. Bukan semua juga ni. Kan? Saya duk cakap ni pun salah lagi. Jadi juga kita lupa. Kita lupa masa kita buat tu, kita lupa. Kita dilalaikan oleh nafsu kita. Kita dihasut berjaya dikawal pemikiran kita oleh syaitan. Maka kita pun buat dosa. Lepas tu baru teringat. Allah. Tapi hak teringat kemudian istighfar, tak apalah. Allah Ta'ala ampun. Nuh tak pernah teringat langsung, dia buat dosa semedang. Allah, jadi masalah sungguh kat mereka ni. Kadang-kadang hari ni jadi takut nak pergi faham ni tuan-tuan. Maka peluang kita ni, hak mengajilah. Hak tak mau mengaji ni peluang tak mana tu, tang khutbah Jumaat lah. Kita kata lebih daripada marah. Masa tu kita boleh bagi nasihat. Kadang-kadang nak kena kata terus-terus lah. Layang-layang tak boleh lah. Orang kata kiah ni tak mau dah. Tak mau. Kiah tak mau, dia kena kuih terus lah. Biar dia pelanting. Nampak macam tu. Tapi bila kata buat aku tu, ada setengah boleh terima, ada setengah tak boleh terima. Disebabkan tuan-tuan sebenarnya maaf yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini tidak memahami apa yang berlaku kepada kita ini. Kita melihat dalam kitab kita disebut perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam. Dan bahawa perjanjian kita ni yang mana mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam sebenar ia. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa iz aqaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sebutlah olehmu wahai Rasulullah bagi Yahudi akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau daripada sekalian anak cucu Adam, daripada belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu, dan mempersaksikan ia akan mereka itu atas diri mereka itu, berfirman Allah Ta'ala. Maka ini masa penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Diciptanya manusia, sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, termasuklah anak cucu Adam dan sebagainya. Kita semua ni sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditiupkan roh dan sebagainya kepada kita ni,
penciptaan kita, roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang dia nak masukkan ke dalam setiap diri jasad manusia ini, yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu alastu bi rabbikum, hampa mengaku dah aku ni Tuhan hampa? Semua berkat mengaku. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna, kami bersaksi, kami mengaku bahawa Allah itu Tuhan kami. Mengaku dia apa? Semua berkat mengaku. Kemudian antaqulu yaumal qiyamati, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, bahwasanya adalah kami lalai daripada ini. Masa nak bagi hidup, masa nak bagi nyawa, masa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala tanya, semua mengaku, bersaksi Allah itu Tuhan yang patut disembah, yang patut diikut, yang sempurna daripada segala sifatnya. Maka bila turun duduk atas dunia ni, maka disebutkan ghafilin, maka mereka lalai, mereka lupa ke Allah, mereka lupa kepada perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua anak cucu Nabi Allah Adam AS ni, dia lupa perjanjian yang mereka dah bersaksikan Allah itu Tuhan, Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Sempurna. Maka mereka patut taat kepada Allah ini yang mempunyai kebesaran yang sangat tinggi, maka dia lupa. Maka esok di akhirat, barang tidak mereka ni esok di akhirat, tak boleh nak kata kami ni termasuk dalam golongan orang yang lalai. Sebab mereka dah tahu, mereka dah kenal Allah. Semua kita ni semua kenal Allah. Sama ada orang India ke, yang duk sembah tokong ke, yang duk sembah pokok ke, yang sembah matahari ke, yang tak langsung percaya kat Tuhan ke, semua dah mengaku dah, bersaksi dah, kenal dah. Tapi bila mai atas dunia, mereka lalai, mereka lupa, terpedaya, terseronok, terpesona dengan kehidupan atas dunia ni. Maka akhirnya mereka melawan Allah. Malah ada yang mengaku Tuhan terus di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lagi hebat, ingat zaman Fir'aun ni, rupanya zaman Melayu pun ada, zaman di Malaysia ni pun ada hak mengaku Tuhan. Bukan seorang, banyak orang dah, banyak orang dah. Bukan ayah pin seorang, tuan-tuan, banyak lagi yang mengaku Tuhan. Sebab apa? Inilah sebab tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah dikuasai oleh syaitan laknatullahi alaih. Di sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimat, itulah kita ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia kata di sini, segala pekerjaan hamba itu menjadikan dia oleh Allah taala dan berusaha hamba. Segala pekerjaan kita ni, tuan-tuan, iaitu menjadikan dia oleh Allah. Allah yang menjadikan kita, menciptakan kita, buat kita. Maka kita ni nak kena berusaha. Sekalian hamba ni, kita hamba Allah ni, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Gerak-geri kita, segala perbuatan kita, segala sifat kita, segala apa yang ada kat kita ni, semua Allah yang jadikan, yang ciptakan, yang masukkan segala-galanya. Maka sebab itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seorang itu pahala barang yang menguasai ia akan dia daripada kebajikan. Dia duk buat apa pun hak baik-baik ni, maka dia akan dapat pahala, Allah Ta'ala akan bagi. Dan atasnya dosa barang yang ia akan dia daripada kejahatan. Maknanya hak duk buat jahat, hak duk buat dosa, hak duk buat maksiat ni pun, maka dia akan dapat balasan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni nak kena berusaha.
untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini akan Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab itulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ni dengan kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau jua kami ibadatkan, kami sembah, kami tunduk, kami patuh, kami laksanakan segala apa yang engkau suruh ya Allah. Dan dengan sebab itu jugalah, dan akan engkau juga kami minta tolong. Allah saja yang nak tolong kita, bukan makhluk, bukan siapa-siapa, bukan iblis syaitan, bukan wang ringgit, bukan kuasa yang ada kat kita. Benda tu tak boleh nak menolong pun. Bukan harta kekayaan. Yang membantu dan menolong kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak tolong kita untuk buat kebajikan Allah. Sebab tu kita minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni diberi kekuatan iman, supaya kita ni dapat hadir berjemaah. Kita minta ke Allah supaya Allah tolong kita, bantu kita nak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak jadi hamba Allah yang sentiasa melakukan amal soleh. Kita minta ke Allah supaya Allah jadikan kita ni, sebab yang nak buat ini Allah, yang nak bagi ni Allah. Kita tugas kita usaha, tugas kita minta. Maka dia kata di sini bermula perkataan iyyaka na'budu ni nak menolak akan jabariyah yang menafikan akan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ni puak jabariyah. Pasal apa? Kerana jika tak ada usaha bagi kita semua ni, nescaya tiada sah dikatakan iyyaka na'budu, akan dikau juga kami ibadatkan. Dia kena ada usaha buat. Bukan boleh kita fikir tak ada usaha dah. Bila Allah Ta'ala buat gitu ni, mana dia kalau dia jadi jahat, jahat lah. Allah yang jadikan dia jahat. Kalau hak baik, baiklah. Sebab Allah yang jadikan dia gitu. Hak baik ni tak payahlah nak berusaha untuk jadi jahat. Hak jahat ni tak payah dah nak berusaha untuk jadi baik. Memang dah ditentukan oleh Allah, hang ni jenis jahat, hang ni jenis tak betul, hang ni jenis kaki maksiat. Ni pok Jabariyah punya pahaman, tuan-tuan. Maka sebab itu kita ini buat ibadat ini, kita kena ada usaha dan ikhtiar. Allah bagi akal suruh fikir, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perkataannya iyyaka na'budu menolak akan puak Qadariyah pula yang mensabitkan kudrat bagi Allah. Kerana jika kita ada kudrat, nescaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Kita dah ada kuasa, kita dah boleh buat, kita boleh dia fikir dah. Kita sendiri yang boleh tentukan. Tak payah nak minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala lagi dah. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefahaman ni salah. Sebab tu rezeki secupak tak boleh jadi segantang. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar dah. Siapa lagi nak tolong? Tak payah tolong, kita sendiri boleh tentukan apa yang ada dekat kita ni, tuan-tuan. Sebab kita juga ada kuasa untuk buat benda ni. Dia kata kita ni tak berhajat lagi pada siapa-siapa dah. Sebab kalau dah hak tu, banyak tu, banyak tu. Kalau macam ni dah jadi macam ni, macam ni, tak nak ubah dah bagi mereka. Tuan-tuan, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak mau panjang-panjangkan perbincangan kita lagi pada malam ini. Insya-Allah sebab di masjid saya malam ni ada program bersama dengan saudara Ibrahim Nagarajah apa tu saya tak tahulah. Tapi saya pun nak boleh dengar tak apa dia kata. Dia kata dia Tok Sami Pening. Tapi bila saya cek semalam, tak ada nama Tok Sami hak masuk Islam macam ni pun. Dia kacau. Jadi hati-hati tuan-tuan. Hari ni dia mai ni, dia masuk Islam, dia boleh bercakap sikit. Dia habaq kata dia Tok Sami apa semua, dia mai cerita. Kalau betul itu kita boleh dengar. Tapi kadang-kadang yang jamnya, dia habaq saya mai ni sebab saya nak pergi sambung belajar di Kelantan. Sudah. Banyak ada habaq ni semua nak pergi belajar di Kelantan. Tengok di Pulau Pinang tak boleh belajar lah. Nak pergi belajar di Kelantan.
Jadi minta sumbangan. Kita pun saudara baru, kita pula jenis mengaji, tahu bahawa sedekah ini dapat pahala. Allah suka, kita nak Allah Ta'ala suka. Hak mana Allah Ta'ala suka kita nak buat. Allah Ta'ala suka orang yang bersedekah, maka kita mau sedekah. Kita tak ikut dan minta kita bagi. Minta pula tu hari Jumaat. Oh, banyak dah dapat. Tak tahu tengok hari Jumaat depan 2 hari tak pergi sama belajar pun. Padahal dia minta tu nak duit tambang lah. Baru ni pun jadi dia pandai pakai long sleeve, nampak macam orang betul-betul eksekutif tu. Mai habang apa? Dompet hilang. Pengurusi masjid saya bagi 200. Tak tahu asal DP pula satu masjid dekat tu juga. Tu yang kata tak terdik tu. JP pengurusi pun ada pi bawa jenazah, van jenazah di hari tu. Pergi jumpa hai, ni aku baru bagi ya. Kemudian dia cek lagi, rupanya pembohong, panggil polis mai. Tapi dia cepuk dulu. Cek buat urine test. Tipit. La ilaha illallah. Senang nak pau duit ni lah ni. Dia mai kat kita, dia tahu hampa ni semua geng-geng masjid ni kira cukup bagusnya. Mai minta derma nak bagi. Lagi kena nila sesitik rosak susu selbelanga, kena sekok rebah bawa lumpur, habis semua terpalik. Ustaz betul-betul memerlukan bantuan, sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama, orang miskin yang betul-betul nak kena dibantu. Kadang-kadang kena depa ni anak yatim yang betul-betul nak dibantu. Ada orang tolong mai minta, tolong jaga, kita nak kena bantu ni, nak bagi. Kadang-kadang boleh menyebabkan hilang kepercayaan. Ni betul ke? Tapi tak apalah tuan-tuan kenal saya. Tuan-tuan kenal ustaz-ustaz hadut mai. Tuan-tuan kadang-kadang tahu tang mana sekolah dia. Tuan-tuan boleh bagilah hak jenis ni. Tapi kalau mai hak jenis tu kena siap-siap dulu. Habaq nak beli susu anak. Tu Masjid Seberang Jaya nak beli susu anak. Saya duk pergi berapa kali nak beli susu anak. Dia sihat walafiat. Lepas tu saya cek dia kata dia ni penagih ke? Dia bersiap bawa anak. Saya pun bisa bagi RM50 bah. Nak beli susu, beli 2 tin. Tak tahu rupanya tengok dia pau orang lain lagi. Ni bukan dia dah. Tapi hak penyakit yang dia punya sekali besar tu, dia nak pergi berubat tu, hak tu betul. Dia berkata dia pergi berubat di Thailand, kos nak berubat tu mahal. Tu nak minta derma tu. Tak ada nak buat lagi. Wallahualam. Tuan-tuan, cuma nak kena siasat. Sebab yang terbaru ni kita orang minta tolong. Mai daripada petani, mai daripada luar kan. Mungkin hak dalam kita Kuala Lumpur, Kelantan dan sebagainya. Tapi insya-Allah lah, setakat kalau dalam negara ni boleh kita percayai. Dan saya pun contohnya tempat Ustaz Yusri Karim, saya pergi sendiri tengok memang betul. Di mana? Di Kuala Selangor. Memang ada pendapatan tu, memang duk buat warga emas punya pondok, anak tahfiz ada 70 orang dan sebagainya. Di pendapatan tu siap dengan tempat naik kuda. Kalau tuan-tuan pergi melawat di Kuala Selangor, di kampung Bukit Belimbing, naik kuda. Kalau tuan-tuan pergi mungkin free kot lawat dari Penang. Kalau tidak kena RM5. Ikut sunnah belajar naik kuda lumba betul tu. Saya naik gayat, rupanya tinggi tuan-tuan. Tapi tak apalah, nak kata ada benda tu. Siapa yang dah bagi derma tu kira berbaloi lah, dapat pahala. Ada wakaf dari situ. Begitu juga Tuan Guru Nik Razi yang nak main tempat tuan-tuan nanti sebelah Haulan. Saya pergi dah, kita semua pun pergi. Dekat rumah Tuan Guru Nik Aziz tu, memang sekolah tu, sekolah tahfiz. Lalu ni tengah duk buat di Pulau Melaka tu tahfiz ICT 5 tingkat ke 8 tingkat tu. Oh kemas pakai lift. Tuan-tuan, hak tu yang tak siap lagi. Tok Guru ambil tanah, beli tanah dan sebagainya nak buat. Jadi kita wakaf tu, siji wakaf dia RM20. Jadi bersedialah kalau tuan-tuan nak bagi esok kan. Lepas tu dengan barang-barang hak dia jual tu, siapa nak beli-belilah, beli sambil menderma. Saya kempen siap-siap lah. Tuan-tuan boleh war-warkan benda ni, beli barang dia sambil menderma. Kopi dia tu bagus, tapi bukan kopi panggung, bukan kopi kuat. Tak.
Kopi tu hal dia tahan mengantuk. Ni cerita lain lah. Kempen barang pula. Tak apalah tuan-tuan. Cuma cerita dia jaga-jaga hati-hati. Jadi manusia hak buat ni pun sebab tu ni dia ni tak percaya ke Allah, tak yakin ke Allah, perbuatan dia Allah Taala tahu sebab dia tak kenal Allah. Maka dia buat dosa, dia buat maksiat. Tapi puak-puak halnya ni tak apa, dia memang jenis tu. Allah Taala tetap dia jadi tu, apa dia baik fikir dia. Tak payah nak berubah jadi baik. Kita tak payah usaha nak bagi dia ni balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Qadariyah, Jabariyah ni, puak-puak ni yang nak menolak persangkaan mereka ini, maka didatangkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan sambung nanti iman itu pada mazhab Syafi'i dan lainnya, mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Jadi ini bab iman. Pasal tadi pun kantin Allahumma salli Muhammad. Tok Khadi tanya dia nak angkat nikah tadi, saya sekali lah. Saya tanya boleh jawab. Rukun agama apa dia? Dia jawab mengucap 2 kalimah syahadat, betul? Kan? Rukun agama. Betul tak? Rukun agama ada apa? Tak tahu belakang apa? Rukun agama. Semua orang keliru ni. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Kawan tu tadi pun bila Tok Khadi tanya aku tu rukun agama ada apa? Dia pun abad 5. Rupanya bukan tu. Rukun agama. Agama ni yang pertama mesti beriman dulu kepada Allah. Lepas tu baru Islam. Ihsan dia kenal Allah. Tuan-tuan, jangan maaf yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadat tu pada yakin sungguh-sungguh dah kat Allah. 3 benda ni lah. Tu yang kata rukun agama. Bukan rukun Islam ni, rukun agama. Tuan-tuan. Wallah alam, kadang-kadang kita pun tak tahu benda ni. Tok Khadi tak pernah tanya, tiba-tiba hari tu dia tanya tadi. Saya mula-mula pun fikir rukun agama. Saya pun mula-mula fikir rukun agama hak Islam tu lah. Tok Khadi ni silap. Rupanya dia nak tanya berukun agama. Tak pernah jelas tadi ni. Tuan-tuan, saya mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rukun agama tu iman, Islam, ihsan. 3. Jangan pergi jawab 5. Wallahu alam. Maaflah kalau salah dan silap, terkasar bahasa, tersinggung perasaan siapa-siapa. Jadi yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silaplah kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di rumah-Mu pada malam ini menadah tangan memohon kehadrat-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang sebaik-baik menerima permintaan, ya Allah. Engkau yang memakbulkan hajat kami semua, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami ini sebagai hamba-Mu yang tetap iman kami semua kepadamu, ya Allah, yang tetap menjaga Islam kami hingga ke akhir hayat kami ini, ya Allah. Dan mudah-mudahan kami semua mati dalam keadaan kami Islam dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Teguhkanlah iman kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau istiqamahkanlah segala amalan yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau pesongkan hati kami ini, ya Allah. Setelah Engkau beri taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah membolak-balikkan hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ini di atas agama Islam dan di dalam mentaati-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah semasa kami hidup ini, ya Allah, dan fitnah sesudah kami mati nanti, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami semua, zuriat keturunan kami, ya Allah, umat-umat Islam, ya Allah, daripada fitnah Dajjal. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nafna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri kami semua ini, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami bertawakal, ya Allah. Mudah-mudahan Kau terimalah segala amalan kami, ya Allah. Mudah-mudahan segala amalan kami ini menjadi amal soleh yang merupakan amalan kebajikan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami sentiasa dapat mentaati apa-apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, ya Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat meninggalkan segala apa yang Engkau larang untuk kami lakukan di atas muka bumi ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami semua mati dengan husnul khatimah, ya Allah. Mati dengan mengucapkan